Assalamualaikum, saya Nur Azwar Ramli dari Universiti Sains Islam Malaysia. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah analisis nilai berita dan nilai editorial dalam akhbar berita harian dan utusan Malaysia ketika PRU 14. Berikut ialah abstrak yang telah dihasilkan. Kajian ini adalah analisa isi kandungan terhadap akhbar berita harian dan utusan Malaysia bertujuan untuk melihat persamaan dan perbezaan nilai berita di muka hadapan akhbar dan pemilihan isu yang ditampilkan dalam ruang lidah pengarang dan op-ed akhbar selama 12 hari tempoh kempen PRU pada tahun 2018. Nilai berita mengenai sesuatu isu atau kejadian antara sebuah akhbar dengan akhbar lain adalah berbeza. Ianya bergantung kepada falsafah dan agenda organisasi berita itu sendiri. Nilai berita bergantung kepada dasar editorial sesebuah akhbar dan bagaimana editor menyusun dan mentafsir maklumat yang diperolehi pada waktu yang bertepatan, kerap kali sensasi dan mengenai sesuatu yang biasa dan dikenali. Sekiranya sesebuah berita itu menepati parameter dasar editorial akhbar berkenaan, maka ia akan dibesar-besarkan bukan sehari dua, malah mungkin beberapa hari dalam bentuk berita susulan, diikuti analisis dan komentar dalam bentuk penulisan rencana. Sekiranya tidak, maklumat itu tidak akan mendapat tempat dalam akhbar berkenaan. Isu-isu besar yang menjadi pilihan akhbar ini, baik sebagai berita utama maupun lidah pengarang, adalah tidak sama. Ada harinya, para penerajuk editorial akhbar bersependapat mengenai isu besar yang mahu dijadikan berita utama dalam akhbar mereka. Semuanya bergantung kepada dasar editorial. Apa itu dasar editorial? Dasar editorial ialah suatu garis panduan yang menghuraikan prinsip-prinsip yang menjadi asas dan teras kepada segala keputusan, sikap, pendirian dan tindakan bagi sesebuah penerbitan, akhbar, majalah, portal berita dan organisasi berita yang lain dalam membingkai output hasil kewartawanannya, baik yang disediakan sebagai rencana ataupun berita. Kandungan dasar editorial sesebuah akhbar dengan akhbar lain adalah berbeza-beza. Masalah kajian. Dalam konteks pilihan raya umum 14 di Malaysia, terdapat keperluan untuk memahami hubungan antara liputan berita di muka depan dengan isu yang dibincangkan dalam ruangan editorial dan op-ed mereka, iaitu ruangan rencana. Secara khusus, adalah penting untuk mengkaji sama ada akhbar mengutamakan topik atau isu tertentu di muka depan akhbar sambil membincangkan perkara yang berbeza dalam bahagian editorial dan op-ed mereka. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dinamik ini antara isu muka depan dan isu yang dibincangkan di editorial dan op-ed bagi mendapat kepandangan tentang pembingkaian media dan penetapan agenda semasa tempoh kritikal dalam membuat keputusan politik. Objektif kepada kajian ini pertama ialah untuk menganalisis isu yang dibincangkan dalam ruangan editorial dan op-ed akhbar yang sama pada hari yang sama semasa kempen pilihan raya dan membandingkannya dengan topik yang terpapar di muka depan. Kedua, untuk mengenal pasti isu yang paling kerap ditonjolkan dalam ruang op-ed atau rencana dan menilai cara isu ini berkembang sepanjang kempen 12 hari. Dan ketiga, mengkaji pemilihan pengarang untuk ruangan op-ed, kelayakan mereka dan keterwakilan mereka dari segi perspektif politik dan kepakaran. Berikut ialah hasil kajian yang diperolehi. Daripada hasil kajian ini, kita dapat lihat bahawa utusan Malaysia telah memilih isu di muka hadapan dan isu editorial yang sama, iaitu mengenai isu tsunami fitnah. Manakala pada 29 hari bulan tiada isu yang sama, tetapi pada 30 April, kedua-dua akhbar telah memilih untuk menampilkan isu tuduhan palsu Tun M berkaitan sabotaj kapal terbang di muka hadapan masing-masing. Pada 1 Mei, tiada apa-apa yang persamaan. Namun pada 2 Mei sepenuh hari sambutan pekerja, kedua-dua akhbar membawa isu manifesto hadiah istimewa pekerja yang telah diumumkan oleh Najib Razak pada ketika itu. Dan pada 3 Mei, tiada isu yang sama dibincangkan. Pada 4 Mei, akhbar berita harian dan utusan Malaysia telah memilih isu yang sama, iaitu isu mengenai pembangkang terutamanya DAP. Apa yang kita dapat lihat di sini, akhbar BH
mempunyai headline yang besar mengenai DAP, sama juga dengan utusan Malaysia yang menyatakan tentang waspada jerat DAP. Pada 5 Mei, tiada apa-apa isu yang bersamaan. Cuma pada utusan Malaysia, mereka masih memilih topik DAP pada muka depan dan DAP pada ruang rencananya. Seketika ini kita dapat lihat semakin hampir kepada hari mengundi, semakin intens perbincangan mengenai pembangkang yang dibuat oleh kedua-dua akhbar ini. Pada muka depan BH, kita akan nampak bahawa selama 4 hari berturut-turut, 5 hari berturut-turut, akhbar BH memaparkan isu DAP dan Tun Mahathir. Manakala di muka depan utusan Malaysia, kita akan dapati bahawa isu DAP hanya berlaku pada 3 hari pertama, diselang-seli dengan seruan ulama pada 7 Mei dan kemudian sehari sebelum berlakunya pilihan raya, iaitu pada 9 Mei, isu yang dibangkitkan ialah adalah interview temu bual akhbar tersebut dengan PM Najib Razak, iaitu masih berkisarkan tentang DAP dan propaganda DAP. Berikut ialah objektif kajian kedua, mengenal pasti isu yang paling kerap diserlahkan dalam lajur op-ed dan menilai cara isu ini berkembang sepanjang kempen 12 hari. Daripada hasil kajian ini, kita dapat lihat bahawa Berita Harian memilih isu berkaitan kempen, manifesto, sokongan untuk kekalkan kerajaan BN sedia ada sebanyak 6 kali sepanjang 12 hari berkempen. Manakala utusan juga menampilkan isu berkaitan kempen dan manifesto BN sokong kekalkan kerajaan sedia ada selama 6 hari, sama seperti Berita Harian. Namun begitu, Berita Harian menampilkan isu muka depan membincangkan perihal Tun Mahathir, antaranya isu dakwaan sabotaj, isu BRIM dan isu menjadi boneka DAP. Manakala utusan Malaysia menampilkan 5 kali perbincangan mengenai fitnah pembangkang, membindas naratif kempen-kempen pembangkang, terutamanya DAP. Berita Harian hanya menampilkan 3 kali mengenai isu DAP, propaganda dan fitnah yang dibuat oleh DAP. Manakala utusan Malaysia hanya memilih sekali sahaja membincangkan isu Tun Mahathir mengenai sabotaj politik. Perbezaan ketara antara Berita Harian dan utusan Malaysia ialah utusan Malaysia mempunyai ruang pojok yang konsisten diterbitkan setiap hari seperti kolom bisik-bisik awang selamat di muka surat tetap bahagian rencana. Manakala Berita Harian tidak mempunyai editorial yang jelas yang boleh menunjukkan itu adalah suara organisasi tersebut. Sebagai contoh, kolom pojok bisik-bisik awang selamat yang secara konsisten berada di halaman rencana, bahagian bawah sebelah kiri halaman mudah dikenal pasti kerana selain daripada reka bentuk tetap dan berwarna, penulisan dan isu yang dibawakan oleh penulis adalah santai dan konsisten dengan kebanyakan isu yang dipilih menjadi berita utama di muka hadapan akhbar pada hari tersebut. Daripada 12 sampel penulisan awang selamat ini, sebanyak 8 kali mesej penulisannya menegaskan kepentingan semua calon berkempen secara berhemah dan demokratik. Pengundi turut diseru berkali-kali untuk membuat pilihan bijak, tepat dan rasional ketika keluar mengundi. Manakala 2 hari lagi, mesej mengingatkan pembaca tentang tomahan DAP sepanjang berkempen dan tidak terpedaya dengan tipu hela DAP dengan momokkan tsunami palsu ciptaan DAP. Sementara itu, 2 mesej lain lebih bersifat endorsement kepada kepimpinan Najib Razak dan manifesto BN yang disifatkan mesra golongan pekerja. Kedua-dua akhbar menampilkan penulis op-ed dalam kalangan pakar bidang masing-masing. Sebagai contoh, Berita Harian menampilkan ahli akademik dan pakar berkaitan undang-undang apabila membincangkan isu berkaitan pilihan raya, hak orang asli dan keperluan mematuhi peraturan berkempen secara demokratik.
Berita harian turut menampilkan pendapat pakar dan penganalisis politik untuk mengulas tentang isu berkaitan parti politik dan strategi yang pernah digunakan oleh ahli politik untuk memenangi pilihan raya. Selain memilih pakar ekonomi dan penganalisa sosiopolitik, utusan Malaysia pula kerap menampilkan suara ahli politik dan bekas ahli politik yang menyokong kerajaan, dan ruang pendapat ini digunakan untuk mereka membidas tindakan Pakatan Pembangkang yang disifatkan suka menabur fitnah dan memainkan sentimen perkauman secara licik untuk memenangi pilihan raya 14. Namun begitu, berita harian dan utusan Malaysia turut memberi ruang kepada ahli politik dan bekas ahli politik menulis di ruangan pendapat, dan kebanyakan pendapat yang ditampilkan dilihat cenderung memihak kepada pihak Barisan Nasional. Isu dan perdebatan yang dibawa dalam kebanyakan cetusan pendapat ini kebanyakannya bersifat endorsement, menyokong kerajaan sedia ada dan memperlihatkan pembangkang sebagai satu pakatan yang tidak stabil dan mempunyai aspirasi politik berbeza yang dilihat mustahil dapat mengemudi negara pada masa hadapan. Walaupun kebanyakan penulisan tidak secara terang-terangan menyatakan sokongan kepada BN, namun kebanyakan rumusan yang diberikan pada bahagian akhir artikel kebanyakannya mengajak pembaca untuk membuat pilihan bijak tanpa menggadaikan keamanan dan keharmonian yang sudah dikecapi sejak sekian lama. Ini sekaligus memperlihatkan sokongan penulis kepada status quo dan menyokong kerajaan sedia ada. Daripada analisis kandungan ruang pendapat ini, kebanyakan isu yang ditampilkan di dalam utusan Malaysia bersifat menangkis fitnah pembangkang, terutamanya DAP yang disifatkan sebagai licik, suka memaki hamun ketika berkempen dan menjadikan Tun Mahathir sebagai umpan kepada orang Melayu untuk mengundi pembangkang pada PRU 14. Manakala isu yang ditampilkan di dalam berita harian lebih bersifat umum dengan ulusan terhadap kejadian-kejadian dan isu-isu yang berlaku sepanjang tempoh berkempen. Antaranya ulasan mengenai proses pendamaan calon, kempen media sosial, peraturan yang wajib dipatuhi ketika berkempen dan sebagainya. Kebanyakan isu-isu yang dibincangkan di muka 10 dalam berita harian ditulis oleh ahli akademik yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing dan dengan nada penulisan lebih serius dan tidak memihak kepada mana-mana parti politik. Secara keseluruhan, ruang op-ed di utusan Malaysia banyak menampilkan isu-isu semasa rakyat berkaitan penjawat awam, orang asli, keharmonian kaum untuk kestabilan politik dan keperluan memperkukuhkan kedudukan wanita dalam negara. Op-ed dalam utusan Malaysia lebih cenderung memihak kepada kerajaan Barisan Nasional dengan memberikan pelbagai justifikasi supaya rakyat terus mengundi BN dan bukannya pembangkang. Manakala ruangan op-ed di berita harian banyak mengulas isu-isu berkaitan polisi seperti tata urus pilihan raya yang demokratik, dasar dan komitmen kerajaan untuk transformasi sosial dan ekonomi negara. Akhbar berita harian lebih pragmatik dalam membawa isu-isu nasional. Walaupun tidak menyatakan sokongan secara terang-terangan kepada kerajaan BN, sidang redaksi BH bersifat neutral dalam memilih isu-isu dan sumber-sumber yang ditampilkan di dalam ruangan pendapat mereka. Sekian sahaja, terima kasih.